Assalamualaikum. Kita akan lihat hari ini unit 7 tenaga. Apakah itu tenaga? Tenaga adalah keupayaan untuk melakukan kerja. Keupayaan ataupun kebolehan untuk melakukan kerja. Contohnya awak perlukan tenaga. Untuk apa? Untuk solat, untuk bermain, untuk melakukan aktiviti seharian. Jadi, definisi tenaga adalah keupayaan untuk melakukan kerja. Tak ada tenaga, maka kita tak boleh nak buat kerja. Okey, di sini kita akan belajar tentang beberapa sumber tenaga. Yang pertama adalah matahari, yang kedua adalah air, yang ketiga angin, biogesim, bahan api fosil, nuklear dan juga ombak. Okey, kita akan lihat satu persatu sumber-sumber tenaga ini. Yang pertama kita akan lihat sumber tenaga daripada matahari. Sumber tenaga ini adalah sumber tenaga yang paling utama dan boleh menjana elektrik melalui panel suria. Ini adalah panel suria. Okey, bagaimana panel suria ini boleh menghasilkan elektrik? Adalah dia memerangkap tenaga matahari, okey, tenaga suria. Dia akan memerangkap tenaga suria tersebut dan akan menukarkan tenaga tersebut menjadi tenaga elektrik. Okey, kalau rumah awak ada ataupun lihat pada rumah orang lain yang ada ini namanya ada panel suria. Okey, seperti mana yang kita tahu, matahari juga merupakan sumber utama untuk melakukan proses fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan. Okey, apakah itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri. Yang kedua, kita lihat sumber tenaga daripada air. Bagaimana air boleh menghasilkan tenaga elektrik? Okey, kita boleh lihat di sini air yang mengalir menggerakkan turbin di empangan. Okey, empangan ini adalah kawasan tadahan air di sungai-sungai untuk menjana elektrik. Jom kita lihat macam mana dia boleh menghasilkan elektrik. Okey, di sini awak dapat lihat air mengalir dan akan menggerakkan turbin. Okey, ini adalah turbin. Apabila turbin ini bergerak, ia boleh menghasilkan tenaga elektrik. Maka tenaga elektrik ini akan dihantar kepada pengguna. Siapakah pengguna tu? Pengguna tu kita lah. Okey, dia akan hantar ke kawasan perumahan, kedai, mall untuk kita menggunakan elektrik. Sekarang kita lihat pula sumber tenaga daripada ombak. Bagaimana ombak boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okey, ombak ini berada di kawasan laut. Okey, dia tak ada di dekat pantai ataupun di kawasan empangan, tak ada. Ombak di bahagian laut. Okey, jadi bagaimana ombak menghasilkan tenaga elektrik? Kaedahnya sama sahaja seperti sumber tenaga daripada air, di mana okey, ombak ini akan menggerakkan turbin di dalam laut untuk menjana elektrik. Okey, apabila ada ombak, maka turbin itu akan bergerak, maka pergerakan turbin itu akan menghasilkan tenaga elektrik dan tenaga elektrik itu akan dihantar kepada pengguna. Okey, dan yang seterusnya adalah nuklear. Nuklear ini adalah bahan yang bahaya, ya. Okey, dia adalah bahan radioaktif. Okey, bahan nuklear ni ada banyak dan bahan yang digunakan untuk menjana elektrik adalah uranium. Okey, Malaysia tidak menggunakan tenaga nuklear ini sebagai sumber untuk menjana elektrik. Kenapa? Kerana
Malaysia tidak menyokong, dan juga penggunaan bahan nuklear ini sangat berbahaya. Dia boleh mencemarkan alam sekitar, dia boleh menyebabkan kesihatan rakyat terjejas. Maka Malaysia tidak menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber untuk menjana elektrik. Okey, dan yang paling penting di sini adalah bahan yang digunakan tu adalah uranium. Okey, kerana bahan nuklear ada banyak dan kita hanya menggunakan uranium untuk menghasilkan elektrik. Seterusnya kita lihat kepada tenaga angin. Okey, angin yang bertiup menggerakkan kincir angin untuk menjana elektrik. Okey, jom kita lihat bagaimana kincir angin boleh menjana elektrik. Okey, ini adalah kincir angin. Okey, apabila datang angin, kipas pada kincir angin akan bergerak, maka turbin di dalam kincir angin ini juga akan bergerak. Apabila turbin ini bergerak, maka elektrik boleh dihasilkan. Okey, apabila elektrik dihasilkan, elektrik tersebut kemudiannya akan dihantar kepada pengguna. Okey, jelas ya? Apabila kipas sini berpusing, okey, disebabkan angin, okey, turbin akan bergerak, maka pergerakan ini akan menghasilkan tenaga elektrik, maka tenaga elektrik tersebut akan dihantar kepada pengguna, iaitu kita. Okey, kawasan yang ada angin banyak, okey, akan menggunakan tenaga akan menjana tenaga elektrik dengan angin ni. Malaysia kelajuan angin tidak kuat, maka disebabkan itu Malaysia tidak menggunakan kincir angin untuk menjana elektrik. Hanya negara-negara yang mempunyai kelajuan angin yang tinggi sahaja yang boleh menggunakan kincir angin untuk menjana elektrik. Okey, sekarang kita lihat pula biogesim. Bagaimana biogesim boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okey, apakah itu biogesim? Biogesim ini adalah bahan-bahan daripada tumbuhan. Contohnya tumbuhan yang reput, ranting yang reput, daun yang reput dan juga tinja ataupun najis haiwan. Okey, contohnya najis lembu. Okey, yang digunakan untuk menghasilkan bahan api dan tenaga elektrik. Okey, jadi bagaimana biogesim? Okey, biogesim ini boleh menghasilkan tenaga elektrik. Yang pertama kita boleh lihat di sini ya. Ini hanyalah untuk pengetahuan awak bagaimana biogesim ini boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okey, dekat sini kita ada nampak kayu ataupun najis, dia akan dibakar. Apabila proses pembakaran ini berlaku, dia akan ada steam dan ini boleh menggerakkan turbin. Okey, biasa kita dah dengar sebelum ini. Pergerakan turbin ini akan menghasilkan tenaga elektrik dan seterusnya dihantar kepada rumah-rumah ataupun pengguna. Jadi, bahan utama biogesim adalah tumbuh-tumbuhan yang reput dan juga najis haiwan. Okey, dan ianya akan dibakar. Okey, selepas dibakar, pergerakan turbin ini akan menghasilkan tenaga elektrik dan dihantar kepada pengguna. Dan yang terakhir adalah bahan api fosil. Apakah itu bahan api fosil? Bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu dibakar. Okey, konsep dia sama seperti biogesim tadi untuk menjanakan elektrik. Okey, petroleum gas asli ini terdapat pada dasar laut. Okey, jadi kita akan ekstrak ataupun korek
untuk mendapatkan petroleum dan gas asli ini. Okey, contohnya di sini saya tunjukkan bagaimana arang batu dia dibakar. Apabila arang batu dibakar, okey, pembakaran ini akan menghasilkan pergerakan turbin dan pergerakan turbin akan menghasilkan tenaga elektrik. Maka tenaga elektrik itu akan dihantar kepada pengguna, iaitu manusia. Okey, jadi ini adalah antara beberapa sumber tenaga yang kita belajar yang boleh menghasilkan atau menjanakan tenaga elektrik.